Jabatan Bomber dan Penyelamat Sarawak sedia depani monsun timur laut. Itu antara fokus dari Bumi Kenyalang bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah bersiap sedia mengatur gerak lebih 1,400 anggota bomber bagi menghadapi kemungkinan bencana banjir akibat musim monsun timur laut akan datang. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata ini meliputi 1,209 pegawai bomber dan 272 pegawai bomber bantuan. Pasukan bomber katanya akan dibantu oleh seramai 2,471 pegawai bomber sukarela, 9,187 ahli pasukan bomber komuniti serta 8,624 ahli pasukan tindak balas kecemasan komuniti CERT. Keluasan negeri Sarawak 124,000 kilometer persegi dengan kekuatan 1,400 anggota dan juga 38 balai. Tidak mungkinlah kita dapat memberi yang terbaik, tetapi apa yang telah berlaku adalah kita melibatkan komuniti. Dalam tumbuh khas dengan RTMD Kuching, beliau menjelaskan JBPM boleh dihubungi di 7 zon seluruh negeri yang mempunyai 38 balai bomber dan penyelamat. Menurut Datuk Khairuddin, untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat, cuti anggota akan dibekukan secara automatik jika bencana banjir berlaku, selain telah melakukan latihan, simulasi dan lawatan ke kawasan berisiko bagi memantau keadaan. Saudara, bahang pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak kian terasa menjelang hari pengundian 4 November nanti. Baik, untuk mengetahui perkembangan terkini dari Bintulu, kita bersama pelapor di lokasi Firdaus Arasi Idris. Firdaus, silakan. Terima kasih Buma di studio Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan perkembangan dari Bintulu dengan berita ini. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Jepak diminta mengenal pasti kawasan yang belum disukat di bawah program pengukuran Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR inisiatif baru. Timbalan Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata ini bagi memastikan penyukatan tanah dapat dilakukan dengan cepat dan mengelak pertindih tuturan tanah dalam kalangan pemilik tanah. Katanya kerajaan Sarawak mahu menjamin hak rakyat terhadap tanah NCR asalkan penuntut tanah dapat membuktikan ianya sahih mengikut perundangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Ummah di Bintulu. Mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak, Dato' Ahmad Awang Tengah juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mahu ahli parti supaya menyokong Iskandar Turki yang telah dipilih pucuk pimpinan parti untuk mewakili gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya kecil itu. Jentera Wanita Gabungan Parti Sarawak GPS yakin pengundi wanita akan memberi majoriti besar dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak kelak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini penting bagi memastikan suara wanita terus didengari sekaligus meneruskan pembangunan di bawah kepimpinan Premier Sarawak. Dan ini sebabnya kita perlu menang besar dalam pilihan raya, walaupun ianya pilihan raya kecil, bagi kita ianya bukan kecil maknanya, besar implikasinya, kerana dengan majoriti besar itu barulah yang kita dapat buktikan kepada negeri-negeri lain, pada orang luar, bagaimana rakyat Sarawak menyokong padu GPS dan juga kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program bersama Jentera Wanita PBB di Kampung Warisan Jepak Bintulu. Sementara itu, Timbalan Ketua Wanita 1 PBB Sarawak, Datin Sri Angelina Celestine Ujang berkata, peranan wanita juga tidak kurang pentingnya. Banyak hasil wanita pansut nunjuk ke komitmen sidak ya, nyuruh support sidak ya, amat gagah kepada wanita. Pesan kepada wanita, pengawal politik tu boleh de lak kita negeri sidak lelaki aja. Pengawal politik tu mesti kita wanita mesti bersuara.
Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet sedia bekerjasama dengan mana-mana persatuan sukan sepak takraw bagi menganjurkan pertandingan takraw berskala besar bermula tahun hadapan. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, hasrat ini untuk memenuhi keperluan dan minat para pemain sepak takraw dan pasukan yang bertanding serta para belia khususnya di Bintulu. Dan juga satu kerjasama program di antara persatuan dengan pihak kementerian, yang mana kita memang menggalakkan penglibatan para belia di dalam bidang sukan, termasuklah sepak takraw ini. Dan kita lihat sampai dari Miri, dari Belangian datang ke sini untuk mengambil program yang cuma santai-santai, tournament takraw pun mereka datang. Menyatakan perkara tersebut di Dewan Terbuka Kampung Warisan Jepak, tambahnya, sukan sepak takraw antara bidang sukan yang amat diminati dan dinantikan sewaktu Sukan Malaysia SUKMA. Sambil memberi contoh penganjuran pertandingan sepak takraw santai-santai, anjuran MyPam Bintulu dan MySet bahagian Bintulu telah menarik minat lebih 70 pasukan yang ingin menyertainya. Namun ekoran faktor masa dan kekurangan gelanggang, MyPam hanya dapat menerima 33 pasukan dari Bintulu, Balingian dan Miri menyertai pertandingan selama 2 hari yang berlangsung di Dewan Terbuka Kampung Warisan Jepak. Dalam pada itu, pengerusi jawatan kuasa penganjur MyPam, Awang Medihi Awang Yatim menyambut baik cadangan penganjuran pertandingan sepak takraw berskala besar di Bintulu. Bagi kami ini adalah satu berita yang baiklah untuk peminat-peminat sukan yang berada di kawasan Bintulu, terutamanya di bahagian Jepak. Okey, yang ini memberi ruang yang lebih untuk belia kita mengisi masa-masa lapang supaya tidak terdedah kepada gejala-gejala macam dadah yang tidak sehatlah. Pada perlawanan akhir, pasukan KMKB dari Miri berjaya menewaskan pasukan Balingian Fighter 58 untuk muncul juara. Manakala berkongsi tempat ketiga, pasukan Azam dari Bintulu dan Lutong A dari Miri masing-masing menerima hadiah wang tunai, piala dan medal. Sekian perkembangan dari Bintulu. Saya Firdaus Asyidis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti mereka. Kembali bersama Buma di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus di Bintulu. Baik, kita ke berita seterusnya. Festival Kraft Tekstil Borneo FKTB 2023 bersempena Regata Sarawak yang kini sedang berlangsung di tebingan Kuching sehingga 5 November depan menyasarkan RM2.2 juta nilai jualan. Media Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia memaklumkan festival melibatkan 121 orang usahawan dan turut menyasarkan kehadiran 88,000 orang pengunjung. Festival berkenaan merupakan salah satu komponen utama program Regata Sarawak untuk mempromosi dan mengkomersialkan produk kraft tempatan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. FKTB bertemakan Ini Kraft Malaysia menampilkan kepelbagaian produk kraft dalam usaha membudayakan seni kraft masyarakat dalam kehidupan harian. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung ke festival tersebut termasuk jualan kraft, demonstrasi kraft, interaktif kraft, pameran produk kraft baharu, pameran kampus satelit Institut Kraft Negara dan jualan produk komuniti kraft. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.